Okey, so hari ini kita akan belajar modul 7 iaitu analisis titik pulang modal. Ini subtopik bab yang ke-7 subtopik perakaunan kos. So last week before this kita dah belajar kos pengeluaran. So hari ini kita akan belajar analisis titik pulang modal. Okey, apa dia analisis titik pulang modal ni ataupun singkatan dia cikgu boleh cakap singkatan dia ialah TPM. So TPM tu apa? Titik pulang modal. So apa dia analisis titik pulang modal ni? Okey, analisis titik pulang modal ni adalah satu kajian, satu analisis yang dibuat oleh kilang-kilang, yang mana analisis ni digunakan untuk mengenalpasti atau untuk mengetahui tahap pengeluaran syarikat, tahap pengeluaran kilang. Sama ada kilang dapat untung atau dapat rugi. Jadi kilang dia akan berpandukan titik pulang modal. Itu dia analisis titik pulang modal TPM. Jadi kalau ikutkan maksud sini TPM, okey. Okey. Apa tengok maksud sini? Tidak mendapat satu tahap, satu paras di mana perniagaan tidak dapat untung dan tidak mengalami kerugian. Itu dia titik pulang modal. Contoh dia, contoh kalau TPM syarikat kita kira-kira dapat 5,000 unit. Alright. Bermaksud 5,000 unit ni adalah tahap aras di mana kilang tidak untung dan kilang tidak mengalami kerugian. Itu TPM. Jadi andai kata kalau tahun tersebut production kilang lebih 5,000 bermaksud kilang dapat untung. Ataupun kalau production kilang kurang daripada 5,000 bermaksud kilang mengalami kerugian. Itu di titik pulang modal. Okey. Jadi kegunaan TPM tu apa? Okey, macam tadi saya cakap, kita nak tahu jumlah untung atau jumlah rugi. Menentukan tahap volume jualan. Volume ni jumlah volume ni adalah jumlah jualan yang perlu dikeluarkan untuk mengelakkan kerugian. Sebab bila kita tahu TPM berapa, kita tahu berapa unit production yang perlu kita buat untuk mengelakkan kerugian. Dan membantu pihak pengurusan membuat perancangan dan kawalan. Daripada TPM tu, syarikat boleh buat perancangan seperti berapa untung yang syarikat nak cari, berapa unit yang syarikat nak keluarkan, kilang nak keluarkan. Itulah antara perancangan dan kawalan yang boleh dibuat oleh kilang. Okey, itu kegunaan TPM. Alright, jadi macam mana, apa kaedah kita nak kira TPM ni? Okey, ada dua kaedah. Yang pertama adalah margin caruman, kaedah margin caruman, dan yang kedua kaedah graf. Jadi jangan ingat matematik saja ada graf, account pun ada graf. Kita akan gunakan kaedah graf untuk kira titik pulang modal. Jadi kena pastikanlah untuk tajuk ni ada kertas graf yang kita akan gunakan. Okey. Okay, kita tengok kaedah yang pertama, kaedah margin caruman. Apa dia kaedah margin caruman? Apa dia akan ditanya dalam kaedah margin caruman dan apa formula untuk kita kira menggunakan kaedah margin caruman. Okey, sekali lagi cikgu nak ingatkan kat sini, tajuk ni jangan risau, tajuk ni tak ada soalan, tak ada kita kena buat account, tak ada kita kena buat penyata, hanya kira-kira sahaja, hanya calculation sahaja. Jadi kalau kira-kira, so jangan lupa ada 3 benda ni, iaitu yang pertama formula, yang kedua working, yang ketiga unit. Jawapan mesti dalam unit. Kalau soalan kira-kira, tiga-tiga ni mesti ada, baru boleh dapat markah penuh. Dan soalan ni tak ada kena buat account, tak ada kena buat penyata, tak ada. Alright. Itu mudahnya tajuk ni. Okey, kaedah margin caruman. Okey, margin caruman, apa dia margin caruman? Kalau tengok sini ada lebihan harga jualan daripada kos berubah. Cikgu tahu
kos harga jualan seunit, awak faham apa dia harga jualan seunit. Kos berubah seunit adalah kos berubah bagi setiap unit. Maknanya kos bahan semualah, kos bahan, kos apa yang menyebabkan satu unit tu apa dia? Itulah ada kos berubah seunit. Lebihan So bila cakap lebihan, maksudnya harga jualan mesti lebih daripada harga jualan seunit. Kalau tengok sini formula dia, harga jualan seunit tolak kos berubah seunit. Jadi macam mana nak kira harga jualan seunit? Okey, formula nak kira harga jualan seunit ialah jumlah hasil bagi dengan jumlah keluaran. So kita akan dapat kos harga jualan seunit. Manakala kos berubah, kos berubah, jumlah kos berubah, bahagi dengan jumlah keluaran. So dapatlah kos berubah seunit. Okey. Alright. Itu formula. Okey. Ini maknanya harga jualan seunit tolak dengan kos berubah seunit. Kita akan dapat margin caruman seunit. Inilah dia margin caruman. Inilah cara kita nak cari margin caruman seunit. Sebab nama dia kaedah margin caruman seunit. Sebab bila kita nak kira TPM, kita kena cari dulu margin caruman seunit. Kita sudah dapat margin caruman seunit, barulah kita kira titik pulang modal. Jadi ini adalah formula bagi titik pulang modal. Nampak tu? Kos tetap bahagi margin caruman seunit. Dan jawapan mesti dalam unit. Unit tu maksudnya, contoh kalau kilang tu dia mengeluarkan beg, so unit dia adalah beg lah. Kalau dia keluarkan botol minuman, so unit dia botol minuman. Itu maksud cikgu dalam unit. Dan kita boleh juga mencari TPM dalam RM, dalam ringgit Malaysia, iaitu formula dia sama juga, kos tetap bagi margin caruman seunit. Sama juga. Dan kita darabkan dengan harga jualan seunit. Maka dapatlah titik pulang modal dalam ringgit Malaysia. Okey, itu formula dia. Jadi yang mana kita nak cari, yang mana kita perlu cari, kita utamakan yang dalam unit dulu. Yang dalam RM ni dia tengok pada soalan. Kalau soalan minta dalam RM, so you kena cari dalam RM. Kalau soalan minta kira titik pulang modal sahaja, cukup kita jawab jawapan kita tu dalam unit. Okey. Itu yang pertama, kita nak cari TPM. Yang kedua, selepas kita dah dapat TPM, after kita dah kira titik pulang modal, syarikat atau kilang boleh membuat perancangan. Jadi apa perancangan yang syarikat boleh buat? Antaranya ialah merancang pengeluaran. Maksudnya kilang target berapa dia nak keluarkan untuk mencapai keuntungan. Itu maksud merancang pengeluaran. Biasanya kalau dia merancang pengeluaran ni, kilang dia ada target spesifik untung. Dia ada target keuntung. Target untung yang dia nak berapa. So daripada target untung yang syarikat nak, kita kira berapa sepatutnya syarikat perlu produce untuk mengeluarkan barang berapa berdasarkan untung yang disasarkan. Jadi formula dekat sini, kalau awak tengok, kos tetap tambah untung sasaran bahagi margin caruman seunit. Sama format formula dia macam TPM, cuma tambah untung sasaran. Okey. Itu yang perancangan yang pertama. Okey, seterusnya. Next, perancangan yang seterusnya adalah syarikat juga atau kilang, dia boleh merancang berapa untung yang dia nak. Dia boleh merancang, dia boleh mencari, mengira untung berdasarkan jumlah yang dikeluarkan.
Macam tadi, dia nak cari yang nombor 2 tadi, dia nak cari berapa yang perlu dia keluarkan untuk capai untung yang ditarget. Yang 3 ni, nombor 3, dia nak kira dia dapat untung, kilang dapat untung atau rugi berdasarkan jumlah pengeluaran untuk bulan atau untuk tahun yang tersebut. Kita nak rancang keuntungan. Jadi formula dia apa? So ada 2 formula yang ada kat sini. Ada 2 formula. Jadi cikgu nak mudah, kita ambil formula yang ni. Ini mudah. Nak guna yang atas pun boleh juga. Tapi yang paling mudah ni lah. Iaitu unit keluaran yang disasarkan darab dengan margin caruman seunit tolak kos tetap. So, dapat kalau positif untung. Kalau negatif, kita akan dapat rugi. Ini dia. Okey, ini asas dalam titik pulang modal. Soalan yang ditanya. Dan kemungkinan dia akan tambah-tambah dengan soalan-soalan yang berkaitan. Apa macam mana soalan berkaitan tu? Okey, jom kita tengok contoh. Okey. Tengok contoh 1. Alright, ni aras rendah. Okey, perniagaan Azmil adalah pengedar susu di Selangor. Di kotak susu lah di unit dia. Maklumat berikut berkaitan dengan harga jualan dan kos-kos terlibat. So, dia dah bagi sini kos tetap. Dah ada kos berubah seunit sekotak susu dan harga jualan sekotak susu. Okey, harga jualan seunit lah. Alright. Ini anda dikendaki menghitung margin caruman seunit. Okey, kita tengok macam mana nak kira margin caruman seunit. Apa formula tadi? Okey, nak cari margin caruman seunit. Cikgu buat short form. So, korang tak boleh lah. Okey. Harga jualan seunit tolak dengan kos berubah seunit. Okey. Ini formula. Harga jualan seunit tolak kos berubah seunit. Okey, so jalan kerja dia. Harga jualan seunit adalah 90 sen. Okey. Tolak kos berubah seunit 40 sen. Dan kita dapat jawapan, dan jawapan mesti dalam unit iaitu RM. 50 sen. 50 sen. Itu yang pertama. Saya dah dapat margin caruman seunit. Bila dah dapat margin caruman seunit, kita kira pula titik pulang modal. Okey. So, nombor 2. Nak mencari titik pulang modal. So, formula kos tetap bahagi margin caruman seunit. Okey, kos tetap ialah 5580 bahagi margin caruman seunit. Tadi kita dah dapat 50 sen. So, bahagi 50 sen. Dan kita akan dapat jawapan TPM. Okey, kita kira bahagikan. Kita akan dapat 11160 kotak susu. Sebab sekarang ni unit dia adalah kotak susu. Okey. Itu jawapan dia. Itu cara kita nak titik pulang modal. Dan kalau kita nak cari dalam RM, dapatlah harga jualan seunit. So, bila dapat harga jualan seunit iaitu 90 sen. 1160 darab 90 sen dapatlah 10,084. Okey, ini titik pulang modal. Okey, seterusnya nombor 3. Kuantiti kotak susu yang perlu dijual jika perniagaan ingin memperoleh keuntungan sebanyak 10,000. Now, syarikat
ada target sasaran, ada untung sasaran. Untung sasaran sebanyak 10,000. Jadi kalau untung sasaran tadi macam mana formula dia? Kos tetap tambah untung sasaran. Okey. Bahagi dengan margin caruman seunit. Okey. Jadi kos tetap 5580 tambah untung sasaran 10,000. Dan kita bahagikan dengan margin caruman seunit iaitu 50 sen. Dan jawapan, kalau kita dah kira dua-dua ni, kita dapat 31160 kotak susu. Jawapan mesti dalam unit kotak susu sebab kita nak tahu berapa kuantiti kotak susu. So jawapan dia mesti dalam kotak susu. Okey, ini contoh pengiraan kalau dia tanya untung dia minta dia tanya kita nak tahu kuantiti kotak susu berdasarkan untung sasaran. Okey. Right. Now nombor 4. Okey, nombor 4 pula. Keuntungan yang diperoleh jika perniagaan dapat jual. Okey, sekarang ni perniagaan dia bagi tahu pula. Okey, dia dapat jual 80,000 kotak susu. Jadi dapat untung ke rugi? Kalau ikutkan untunglah kan. Sebab tadi terpetik pulang modal dia 11,000 lebih je. Sekarang dia dapat jual 80 kotak dulu. Sekarang berapa untung perniagaan dapat? Okey. So macam mana cara dia? Right. Tengok formula. Mula-mula sekali untung target keluaran darab margin caruman seunit. Okey. Kemudian tolak kos tetap. Okey. Jadi sekarang target keluaran dia ialah 80,000. Okey. Darab margin caruman seunit ialah 50 sen. Tolak kos tetap 5580. Jadi kita akan dapat untung sebanyak RM 34,420. Sebab kita dapat jawapan positif tau. So bila positif mesti untung. Kena tulis untung tu. Kalau dah jawapan negatif, kena tolak, kena tulis rugi. Okey. Itu nombor 4. Sekarang nombor 5. Okey, titik pulang modal yang baru. Dia minta titik pulang modal yang baru. Sekiranya perniagaan bercadang. Ini antara kawalan lah. Antara bentuk kawalan dan rancangan. Sekiranya perniagaan bercadang menjual susu pada harga RM1 sen seunit. So harga jualan seunit dah berubah kepada RM1 sen seunit. Dan kos berubah menjadi 50 sen sekotak pun. Kos berubah pun dah menjadi 50 sen sekotak. Jumlah kos tetap diandaikan malar. Malar ni maksudnya tetap, tak berubah. Fix. Kos tetap tu tak berubah maksudnya. Alright. Jadi kos tetap masih lagi 5580. Jadi kita kira lah. Titik pulang modal. Formula dia. Kos tetap bahagi margin caruman seunit. Now kos tetap masih sama. Tak berubah. 5580. Cuma margin caruman seunit yang berubah iaitu harga jualan seunit RM1.10 sen
Tolak kos berubah seunit 50 sen. Jadi kita dapat berapa sen tu? 60 sen. Jadi 5580 bahagi 60 sen. So kita dapat 9,300 kotak susu. Ni maksud cikgu soalan tambahan tadi. Ini antara soalan-soalan tambahan yang mungkin ditanyalah. Iaitu berlaku perubahan pada salah satu harga, salah satu kos tadi. Sama ada kos tetap, harga jualan seunit ataupun kos berubah. Salah satu tu berubah, jadi TPM dia pun akan turut berubah. Okey, itu soalan nombor 5. Dan yang terakhir, berikan 2 kegunaan titik pulang modal. Itu ada tengok pada nota cikgu lah. Kegunaan titik pulang modal tadi. Okey, ni contoh soalan. Okey, kita terus tengok pada contoh 2. Contoh 2 dah up sikit. Soalan dia dah tahap dia dah susah. Tahap dia dah naik. Okay, maklumat berikut merupakan butir-butir operasi kilang koko pengeluar coklat pada tahun 2018 dan 19. Unit pengeluaran, 2018 ada unit pengeluaran, 2019 pun ada unit pengeluaran. 2018 ada jumlah kos, 2019 pun ada jumlah kos. Kos tetap dan kos berubah seunit diandaikan malar untuk kedua-dua tahun. Harga jualan seunit pada tahun 2018, 2019, 12,000. Dan dia cakap kos tetap, kos berubah sama untuk dua-dua tahun. Harga jualan pun sama. Jadi tiga-tiga kos tadi sama. Kos tetap, kos berubah seunit, harga jualan, dua-dua tahun nilai dia sama. Tak ada perubahan. Sebab dia cakap malar. Okey. Berdasarkan soalan, kita ada jumpa jumlah kos. Kita ada jumlah kos. So, kalau kita jumlah kos ni adalah hasil tambah kos tetap tambah kos berubah. Okay. Jumlah kos tetap tambah jumlah kos berubah. Dan awak kena ingat, kos tetap sama, tak akan berubah. Kalau ikut maksud kos tetap tu, kos berubah ni, dia berubah mengikut tahap pengeluaran. Semakin banyak pengeluaran, semakin tinggi kos berubah. Jadi, biasanya kos berubah ni dia depend pada jumlah pengeluaran. Kalau awak tengok dua-dua tahun ni, 2018 dengan 2019. Tengok 2018 pengeluaran 30,000. 2019 pengeluaran 34,000. Jadi, kos berubah 2019 mesti lebih banyak daripada 2018 sebab pengeluaran dah bertambah. Kos tetap sama. Kalau kita tengok jumlah kos, dia meningkat juga kan antara 2 tahun ni. Dia meningkat tu, kenapa meningkat? Sebab kos berubah dah meningkat. Jadi jumlah kos dia pun akan meningkat. Sebab kita kata tadi kita dah faham bahawa kos tetap tu tetap. Yang berubah ialah kos berubah. Okey. Itu dia kalau bentuk soalan macam ni lah, itu yang kita kena faham. Kefahaman kos tetap, kos berubah itu sangat penting untuk jawab soalan macam ni. Okey, and then kita tengok soalan. Hitung kos berubah seunit. Baru cakap tadi, tiba-tiba je dah nak soalan nak kira kos berubah seunit. Kita ingat, tengok balik tadi. Cikgu cakap tadi, unit pengeluaran bertambah. Unit pengeluaran bertambah, maka kos pun bertambah. Sebab apa kos bertambah? Sebab kos berubah semakin bertambah. Jadi cara terbaik untuk kita kira kos berubah seunit, andai kata diberi bentuk soalan macam ni, seperti ini. Yang pertama, kita cari perbezaan jumlah kos dengan jumlah 2 tahun ni. 2019 dengan 2018 kita cari perbezaan. So kat sini kita boleh dapat perbezaan dia adalah sebanyak 32,000. Jadi kita tahulah bahawa 32,000 adalah kos yang berubah tu lah. Sebab kos berubah, dia akan berubah. Okey, sekarang kita tengok pula berapa peningkatan terhadap pengeluaran.
So 2018 ke 2019. Jadi peningkatan dia adalah sebanyak 4,000. Jadi cikgu boleh simpulkan di sini, jumlah pengeluaran meningkat sebanyak 40,000. Jumlah keluaran meningkat sebanyak 4,000 akan menyebabkan jumlah kos meningkat sebanyak 32,000. Dan jumlah kos yang meningkat ni adalah disebabkan oleh kos berubah. Okay, faham Alright. So, di sini kita dah tahu berapa kos berubah, berapa pengeluaran. Kita boleh jawab soalan nombor 1, berapakah kos berubah seunit? Okay, tadi cikgu dah bagi tahu formula kos berubah seunit adalah jumlah kos berubah bahagi dengan unit keluaran. Okay. Jadi jumlah kos berubah ialah 32,000. Unit pengeluaran ialah 4,000. So kita dapat jawapan kos berubah ialah RM8. Okay. Kita dapat jawapan RM8. Okey. Itu jawapan nombor 1. So kita dah dapat kos berubah seunit ialah RM8. Okey, kita terus ke soalan seterusnya. Kira kos tetap. Okey, sekarang kita nak kira kos tetap pula. Soalan nombor 2 ni. Nak kira jumlah kos tetap. Okey. Kita dah tahu kos berubah seunit. Bila kita dah tahu kos berubah seunit, maknanya kita boleh tahu jumlah kos berubah untuk tahun kedua-dua tahun. Bila kita dah dapat kos berubah, maka kita boleh kira berapa kos tetap. Jadi untuk kira ni kita boleh ambil mana-mana tahun. Okay, contoh cikgu ambil tahun 2018. Okay. Kos berubah sini tadi RM8. Jadi kita boleh cari jumlah kos berubah. Okay, itu formula dia. Unit darab kos berubah seunit. Okay. And then unit untuk 2018 ialah 280,000. Unit 2018 ialah 30,000. Darab kos berubah seunit adalah RM8. Jadi kita boleh dapat jumlah kos berubah ialah sebanyak RM240,000. Okey. RM240,000. Alright. Then bila kita dah dapat jumlah kos berubah, kita boleh cari kos tetap, iaitu jumlah kos, kalau ikutkan formula, jumlah tadi cikgu dah bagi tahu, jumlah kos adalah kos tetap tambah kos berubah. Untuk 2018, jumlah kos ialah 280,000. Kos tetap kita tak tahu, so kita andaikan dia X. Kos berubah kita dah dapat, iaitu 240,000. Jadi boleh tak cari X berapa? Boleh. So kita pindah, kita kira macam matematik. So kita dapat kos tetap ialah 40,000. Itulah dia jawapan dia. Kos tetap 40,000. Kalau awak tak percaya, cuba awak kira tahun 2019. Ikut cara ni. Mula-mula cari dulu jumlah kos berubah. Unit unit keluaran untuk 2019 34,000 darab dengan RM8.
So, bila dapat jumlah kos berubah, barulah kita kira kos tetap. Okay, jumlah kos untuk 2019, 312,000. Kos tetap ialah X tambah dengan kos berubah yang kita awak dapat ke atas tadi. Okay. Dapat X, tetap nilai dia 40,000. Okey. Right. Okey. Then soalan nombor 3, cari margin caruman seunit. Okey, tadi cikgu dah ajar cara nak cari margin caruman seunit. Okey, seterusnya titik pulang modal. Ikut formula cikgu nak buat cari nombor 3 tu dapat tak RM4. And then nombor 4 tu cari titik pulang modal. Dapatkan RM10,000. Kos tetap bahagi margin caruman seunit. Nombor 5, kuantiti yang perlu dijual untuk mendapat keuntungan. So, nombor 5 ni dia dah bagi untung sasaran RM35,000. Jadi, gunakan formula untung sasaran tadi. Kos tetap tambah untung sasaran bahagi margin caruman seunit. Dan yang terakhir, nombor 5, titik pulang modal dalam unit jika harga jualan meningkat sebanyak 20%. Okey, meningkat sebanyak 20%. Okey. Awak kena ingat kalau asas base untuk peratus adalah 100%. Bila meningkat sebanyak 20%, maka peratus akan menjadi 120%. So sekarang harga jualan dah meningkat kepada 120%. Jadi harga jualan yang asal iaitu RM12. Kita darab terus dengan 120%. So kita akan dapat harga jualan yang baru. Dah dapat harga jualan yang baru, kita kira titik pulang modal. Gunakan formula yang tadi lah yang kita dah belajar, yang awak dah tahu tu. Kos tetap bahagi margin caruman seunit. Dapatkan dulu margin caruman seunit. Harga jualan seunit tolak kos berubah seunit. Cuba buat. Okey. Ini adalah contoh pengiraan menggunakan kaedah margin caruman seunit. Okey, ini baru kaedah yang pertama. Dan awak boleh buat datan-datan yang lain tu. Contoh dia. Datan ni. Boleh cuba buat. Datan 1, datan 2 ni. Okey, boleh cuba buatlah untuk praktis. Tengok awak faham ke tidak. Kalau tak faham nanti boleh WhatsApp cikgu lah tanya. Okey, jadi cukup setakat ni. Okey, untuk kaedah graf, video yang seterusnya nanti cikgu akan bagi tahu. Cara nak buat kaedah graf. Okey, sekarang fahamkan dulu kaedah margin caruman. Fahamkan dulu cara nak kira kaedah margin caruman. Okey, cukup setakat ni. Nanti cikgu sambung. Kita sambung video yang kedua iaitu kaedah graf. Okey, sekian. Terima kasih.